Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Daras Malfuzat Hazrat Imam Mahdi Masih Maud alaihissalam. Sebelum berdoa, seseorang mesti mengerahkan seluruh kekuatannya. Permohonan iyyaka na'budu diletakkan sebelum iyyaka nasta'in adalah kerana apabila seseorang insan berdoa kepada Allah Ta'ala, dia datang kepadanya dengan mengerahkan seluruh kekuatannya. Ia adalah sesuatu yang tidak beradab dan penghinaan sekiranya menghadap pada Tuhan tanpa terlebih dahulu mengerahkan seluruh kekuatan sendiri dan mengikuti peraturan alam. Sebagai contoh, apabila seorang petani tanpa terlebih dahulu menabur benih, dia berdoa, "Wahai Tuhan, jadikanlah tanaman ini subur," maka ini satu tindakan yang biadab dan mempersenda. Itulah yang disebut sebagai menguji Tuhan, yang mana ia adalah perbuatan yang dilarang. Kita diperintahkan bahawa jangan sesekali menguji Tuhan. Bagaimana hal ini telah diterangkan dengan begitu jelas di dalam kisah Hazrat Isa alaihissalam yang diminta supaya memohon hidangan makanan dari syurga. Fikirkan dan renungkan tentang perkara ini. Benarlah apa yang dikatakan bahawa orang yang tidak bertindak dengan amalan, dia itu bukanlah berdoa, sebaliknya menguji Tuhan. Kerana itu, sebelum berdoa, hendaklah mengerahkan seluruh kekuatan sendiri, dan itulah makna kepada doa. Pertama sekali adalah perlu bagi manusia memperlihatkan keyakinannya di dalam amalan. Sudah menjadi kebiasaan Allah Ta'ala untuk melakukan islah melalui suatu perantara. Dia menciptakan beberapa sebab yang menjadi perantara berlakunya islah. Orang-orang itu hendaklah merenungkan sejenak mengenai hal ini, iaitu mereka yang mengatakan bahawa apabila telah berdoa, maka apa perlunya sarana? Tidakkah orang-orang jahil ini menyadari bahawa doa itu sendiri adalah perantara yang tersembunyi yang menimbulkan sarana lainnya? Kalimah doa yang terdapat dalam iyyaka na'budu yang diletakkan sebelum iyyaka nasta'in telah menjelaskan hal ini secara khusus. Pendek kata, inilah kebiasaan Allah Ta'ala yang kita lihat bahawa dia menciptakan sarana-sarana. Lihatlah, untuk menghilangkan dahaga, dia sediakan air, dan untuk menghilangkan lapar, dia sediakan makanan. Tetapi dia melakukan semua itu dengan perantara sarana. Rantaian sarana ini akan berlangsung terus, dan penciptaan sarana ini adalah perlu. Kerana Allah Ta'ala memiliki kedua-dua nama sifat tersebut. Seperti mana Maulvi Muhammad Ahsan Sahib pernah menyebutkan bahawa Kanallahu azizan hakimah, An-Nisa ayat 159. Maksudnya, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Sifat aziz ialah dia melakukan segala sesuatu, manakala sifat hakim pula ialah dia menjadikan segala sesuatu itu berhikmah dan mengikut kesesuaian tempat dan keadaan. Perhatikan, tumbuh-tumbuhan dan benda-benda yang tidak menyawa mempunyai sifat dan ciri-ciri yang berbagai, walau hanya dengan satu atau dua tola terpetum sahaja sudah cukup untuk membersihkan usus. Begitu juga skemonia. Allah Ta'ala Maha Berkuasa untuk membersihkan usus tanpa sebarang ubat atau menghilangkan dahaga tanpa sebarang air. Sejauh mana seseorang itu memperoleh pengetahuan dan ilmu mengenai keajaiban alam, sebanyak itu pula manusia akan mengetahui sifat-sifat Allah Ta'ala dan bolehkan dia meraih kedekatan dengannya. Melalui ilmu, perubatan dan astronomi, kita dapat mengetahui ribuan maklumat dan hakikat berkenaan alam ini. Sifat-sifat benda adalah nama lain bagi ilmu.
Apakah ilmu-ilmu itu? Ia tidak lain adalah pengetahuan kepada sifat-sifat benda. Sekiranya planet-planet, bintang-bintang, tumbuh-tumbuhan tidak mempunyai sebarang kesan, maka sukar bagi seorang insan untuk beriman pada sifat alim, yakni maha mengetahui Allah Ta'ala. Perkara ini suatu yang dia diyakini bahawa asas ilmu pengetahuan kita ialah pengetahuan tentang sifat-sifat sesuatu benda. Maksudnya ialah kita perlu mempelajari hikmah. Ilmu juga disebut sebagai hikmah sebagaimana difirmankan, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Al-Baqarah 270. Maksudnya, barang siapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak. Malfuzat jilid 1 edisi Baharu Urdu halaman 106 hingga 107. Wa akhir dawana walhamdulillahi rabbil alamin.